Okay, dah record. Alright, thank you so much. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Nazrin. By the way, Bonda outstation daripada kampus sebab Bonda pergi ke PPD Tangkak hari ni, pergi sekolah Tangkak interview untuk apa? Bonda dapat Aina punya grant research untuk kajian keciciran murid sekolah. Jadi kita mulakan kelas kita dengan Umur Furqan doa. Muhammad Asif ada? Bonda nampak nama Muhammad Asif ada? Ada. Muhammad Asif baca doa. Tak boleh baca doa Umur Furqan Al-Fatihah. Doa belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina wa tawaffa alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Alright, so kelas kita hari ini presenter daripada yang sepatutnya present pada 10 Mei iaitu kalau boleh tengok Aina Maziah dan Nur Syazwani Izzah. Alright, ada ke di situ? Ya, Nur Safia? Raise hand. Sorry, tertekan. Okay, boleh tanya tadi? Tak apa. Aina Maziah ada? Aina Maziah, Nur Syazwani? Aina Maziah? Ya, Bonda. Okay, kita start dengan presentation. Lepas presentation Bonda ambil attendance. Lepas ambil attendance ada sikit slot dengan Puan Nazrin. Jadi insyaAllah kita akan habis kelas awal juga hari ni. Sebab satu presenter je. So Aina dan Nazrin dah ready ke? Hello? Aina? Sekejap nak tunggu Syazwani. Okay. Syazwani yang online kan Alright. So topik kita dah masuk ke topik yang slot chapter yang kedua iaitu asas kaunseling. Jadi hari ni kita akan terangkan tentang pengenalan dan proses kaunseling. Okay, kenapa boleh cakap kelas kita akan ambil awal sebab nanti you all akan ada TOT iaitu Training of Trainer to be a rakan counsellor UiTM. InsyaAllah kita akan running dalam bulan Mei. Kita akan bergabung juga dengan UiTM Macang Kelantan, maksudnya PS di HPD 119 di sana. Bergabung bersama kita, insyaAllah kelas dia ada 30 orang, kita ada 60 orang, kelas A dan B. Jadi TOT Training of Trainer tu dia akan cover up balik tentang asas counselling and so on ni. Jadi presenter hari ni acknowledge untuk you all semua, nanti penambahbaikan. Penambahbaikan nanti ketika TOT nanti. Okay? So Aina ready dah? Belum? Nadlin, kalau dia belum ready, kita nak mula you punya slot dulu ke tak? Boleh je Puan Su. Boleh lah. Okay, Aina dan Sazrin, make sure you all ready. Before tu kita ada sedikit ice breaking dengan you all dulu yang disediakan oleh Cik Lin kita. Mungkin Cik Lin boleh mulakan? Okay, minta adik-adik semua untuk saya punya untuk open Kahoot. Link Kahoot tu Lin dah bagi Sekejap. Syazwani, make sure depan ni ready Nanti yang next week tu minggu seterusnya. Maksudnya selepas 10 hari bulan 5, the next class tu dia kena present pula. Okay? So acknowledge lah.
17/5 tu. Kalau boleh tengok 17/5 Nur Hanani. Okay, Nur Hanani dan Nur Ayuni. So get ready Kita ingat kalau presenter yang sebelum grup tu dah, next tu grup awak lah. Topik dia. Sebab topik kita tak melangkau, topik kita ikut urutan, ikut silibus subjek. Boleh Cik Nadlin? Sorry rumah boleh pergi jalan raya, so kuat dah ambil motor. Lin, maybe you mute. Oh. Okay. Sebab Awak off satu device tu, awak offkan dia punya suara. sekejap saya share saya punya Satu device, dia pakai dua device. Satu device tu off ke suara. Handphone ke, iPad ke, salah satu. macam mana nak share. Suara je, suara. Volume je. Volume dekat sound tu. Kat bawah tu ada volume suara tu off je terus. Maybe handphone punya volume suara off. Boleh tak? Okay kelas, you all dah dapat ke link Kahoot tu? Kelas? Okay, yang ni kalau pakai, betul. Yang ni on suara dekat awak punya PC, tapi dekat handphone off kan? Kalau awak pakai handphone sekali. Ni nak suruh pelajar scan ke apa Lin? Link ada tak? Link dia copy dekat ruangan chat ni. Tu dah masuk dah. Safia Aina. Masuk Kahoot ke ataupun you dial the Kahoot, dia punya kod 5907997. Alright. Kalau boleh dapat nama Akmal Azizi, Ana Masela, Comel, Bella, Rabiatul, Syafia Aina, Atika, Akmal Azizi, right. Iza. Nampak dah masuk. 8 orang daripada 30. Yusman, okay, masuk je Kahoot. Dia punya kod pin game dia 5907997. Yusman Aina, right, baru 13, masuk 15. Nabila Nas, Ilianis, Nur Cantik, Zalika, Puk Comel. Ni geng dia kan? Puk Comel tu mesti Puteri Comel kan? Sebab anak buah bonda pun nama Puteri panggil Put-Put juga. Right, so ada 19. Jua, Farhan, Zal, Amani, Adlina, Sabrina. Okay, lagi 23, alright, 7 lagi. 7 lagi guys, 7 lagi.
Lagi? Yang ada yang tak datang yang masuk bonda 3 bulan ni dengan Miss Lin. Ada berapa orang ni? 20, 2, 4, 6, 8, 9. Ada 29 semua orang. Nak mesti ada seorang tak datang kan. Jangan orang yang sama tak datang kan. Nanti kalau orang yang sama je bunda nak beritahu Uniqlo lah. Suruh dia tukar kod ke apa. Alright dah. Okay, so ada Nani, Umi, Sabrina, Nik, Rabiatul Bella, Ju, Amani, Elena. Ni dah sebut tadi. So dah ada 25 kan Lin? Kalau kat, awak baca daripada line awak dah berapa dah? Sama, 25 juga. Tapi kat sini macam ada 20. 4, 6, 27. Kau tahu Lagi macam tu? seorang. Okay, lagi seorang. Alright. Maksudnya ada 3 orang yang tak datang ni. Yes. Siapa lah, belum. Ke ada yang dekat sistem saya yang saya kena approve tu Lin? Dekat PC saya tu. Tak ada. Okay. Dia dah boleh mula ke ni? So you all masuk Kahoot, kod game pin dia mana yang baru masuk tu 5907997. Maybe line awak tak okey ke? Alright, so dah boleh go. Lin. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat mencuba. Terima kasih. Oh yang tak masuk Natasha, dia kata line ni lambat sial. Okay Natasha. Oi, lambat ni. Cegas-cegas. Lin nanti yang menang ni nanti kita bagi dia hamper lah. Hamper yang dekat bilik satu tu kita bagi dia. Alright, boleh. Yang menang ni kita bagi hamper raya lah. Kalau yang menang ni memang duk college boleh terus dapat. Tapi yang kalau yang menang ni belum balik campus lah. Tunggu dia balik campus pun kita bagi. Oi, fight ni semua ni. Okay, come on. Kita dapat hamper raya kan ni kan? Hamper raya kami shopping kan. Okay. Zal mendahului. Siapa Zal ni? Oh, Aina dah naik. Fight ni, masuk. Tiga lagi. Mana boleh hilang saya menjawabkan ni? Hilang. Okay, Zal. Dia comeback Okay, come on.
Ni siapa yang dah memang buat psikologi test dia tahu dah. Okay. Okay, tengok ada tak? Right. Okay, last question. Okay, dah benar dah tu. No, Yang last menang question. aku Zat tu. Wait, Mama. Aduh. Alright, kita tengok siapa dia. Nur, nombor Nombor 3 5 Nur Nur Chan. cantik. Okay, Yusman nombor 2. Nombor 1. Teng 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 teng. Terus. Siapa yang Zat. membawa balik handphone? Why? Mana kenalkan diri? Mana tunjuk muka? Zal yang mana ni? Muka please. On. Kejap bonda. Sarung lah telekung ke? Kain batik je ke? Kat Melala okey je. Mungkin Cik Lee nak explain setiap question tu jawapan dia. Okay, kita bagi dia orang bintang dulu lah. Nanti soalan foto. Okay, nanti lepas dia orang present baru awak cerita Yes. Alright. Okay. Nak buka aku bonda. Nak tengok muka Zal dulu. Mana? On camera dulu. Nak kenal dulu muka dia. Nak record dalam ni. Yang nak membawa balik hamper tu. Okay, baik. Tahniah. Actually, tahniah untuk semua. Tapi yang ni yang paling pemenang. Kita bagi satu hamper ke Zal je. Zal duduk college ke duduk rumah sekarang ni? Rumah. Okay, rumah. Nanti semester yang akan datang awak naik college kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So, once naik college nanti you collect Okay. Alright. So, Yeah. nama dia lah ni. Nanti awak tinggalkan nama awak kat ruangan chat Nama dan nombor telefon. Okay. Okay. Alright, good. So, welcoming to presenter for today. Mana dia? Aina? Syazwani dah ready ke? Mana Aina dan Syazwani? Dah. Dah, alright. Okay. Sekejap Alright. Over to your start. Okay, dah boleh share slide Aina, Syazwani? Tak nampak slide Nampak. Nampak. Okay. Aina. Ni you all kena present ke suara auto keluar?
Lin dengar ke suara pelajar? Tak. Ha. Mana Ha. ni? Aina line dia slow kejap. Tak, kalau Aina line slow, Sazwani present. Okey lah. Awak tak buat video kan? Awak tak buat video kan? Inilah cabaran ni bila tak buat video cepat present suara. Okey. Pak you all buat slide. Baik. Assalamualaikum pada bonda dengan rakan-rakan semua. Hari ini saya dengan Aina akan present pasal pengenalan dan proses kaunseling. Kaunseling ialah satu proses hubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan suatu perubahan, kemajuan dan penyelesaian yang holistik pada diri klien secara sukarela supaya perubahan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling. Kaunselor merupakan individu yang mendapat didikan secara formal dalam bidang kaunseling, mempunyai pendedahan dalam ilmu psikologi, berkemahiran, mempunyai lesen dan mempunyai ciri-ciri seorang yang profesional. Klien pula merupakan seorang individu yang bertemu dengan kaunselor untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling untuk membantunya membuat keputusan mengatasi dilema, konflik dan kemusykilan yang sedang dihadapi. Ciri-ciri kaunselor. Kaunselor mestilah mempunyai ciri-ciri profesional dalam mengendalikan kes. Dalam menjalankan kes, proses kaunseling yang berkesan telah dikenal pasti mempunyai kaitan dengan sifat-sifat kaunselor yang memiliki kemahiran-kemahiran kaunseling. Hubungan kaunselor tidak dapat dipisahkan daripada ciri-ciri personaliti kaunselor yang merupakan gaya dan tahap kefungsian kaunselor iaitu mesra, jujur, menerima tanpa syarat dan berempati. Proses kaunseling kebanyakan akan berlanjutan selama lebih kurang 50 minit. Apa yang berlaku dalam setiap sesi adalah bergantung kepada keperluan klien dan pendekatan personal yang dilakukan oleh kaunselor. Walaupun variasi masa kaunseling mungkin berbeza, namun pada asasnya terdapat 6 peringkat dalam proses kaunseling, iaitu menyediakan persesi, membina hubungan, menerka dan menganalisis masalah, mengenal pasti masalah, mengambil tindakan dan yang terakhir ialah menampakkan sisi. Menyediakan prestasi adalah menyediakan borang yang berkaitan seperti borang maklumat, latar belakang klien, borang temu janji, borang rujukan dan borang yang lain. Maklumat latar belakang, umur ahli keluarga, masalah ingin dibincangkan bersama kaunseling, rujukan kes dan lain-lain. Menyemak deskripsi tugas klien, menyemak rekod klien untuk mendapatkan maklumat, menyediakan tempat dan masa yang sesuai untuk mengadakan sesi kaunseling. Membina hubungan bertujuan untuk menimbulkan kemesraan antara klien dan kaunseling, keakraban, saling mempercayai, membina keyakinan dan membentuk suasana selamat serta selesa antara kaunselor dan klien. Membina persefahaman yang baik dan menyediakan suasana yang harmoni antara kaunselor dan klien. Meneroka dan menganalisis masalah supaya kaunselor dan klien dapat memahami permasalahan dengan betul. Untuk membantu klien menganalisis masalah dengan lebih objektif, membantu klien mencapai kesedaran diri dan kelemahan diri. Mengenal pasti masalah. Peringkat ini dilakukan selepas meneroka masalah klien sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kaunselor membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapi klien.
dapat membentuk hasil daripada perbincangan antara klien dan kaunselor dan masalah klien dikenal pasti. Kemahiran yang dilakukan pada peringkat ini adalah untuk membantu memperjelaskan semua punca masalah dan membentuk matlamat sesi. Kemahiran yang lebih mencabar seperti konfrontasi dan membuat interpretasi juga memainkan peranan yang amat penting. Mengambil tindakan, membincangkan alternatif yang dipilih dengan mengambil kelebihan dan kekurangan setiap pilihan yang dipilih. Kaunselor akan menentukan jangka masa suatu perubahan harus berlaku. Kaunselor juga bertanggungjawab menilai kejayaan sesuatu alternatif yang dipilih melalui maklum balas yang diterima oleh klien itu sendiri. Menamatkan sesi. Menggunakan peneguhan dengan tujuan meyakinkan pelajar dan memastikan pelajar benar-benar melaksanakan alternatif yang dipilih. Kaunselor juga perlu memastikan objektif klien tercapai dan dia dapat mengaplikasi pembelajaran yang diperolehi semasa sesi di dalam pergaulan seharian. Menstruktur sesi untuk penamat menyimak semula kemajuan dan pencapaian matlamat dan pengukuhan pembelajaran yang diperolehi. Menyatakan semula isi penting yang diceritakan oleh klien pada awal sesi hingga mendapat jalan penyelesaian. Ada video ke? Ada apa-apa video role play ke? Nak tengok? Syazwani nak Ina? Ada video role play tak bagi awak faham? By the way, Syazwani dah hadir sesi kaunseling dengan Cik Nadlin dah? Dah ke belum? Saya? Dah belum? Tak. Belum buat sesi kaunseling lagi? Belum. Aina, dah buat sesi kaunseling belum? Belum. Sebab tu awak berdua tak nampak flow yang betul lagi. Kalau dah buat sepatutnya yang topik yang siapa yang pegang asas kaunseling, make sure you attend sesi sebab you akan nampak. Sebab tu benda suruh HPD wawanai sesi. Sebab kita belajar benda tu. Kalau you tak sesi macam mana you nak tahu the flow frasesi tu, what's the meaning of frasesi apa semua. Jadi kita nampaklah you just paste from Google untuk you punya assignment. Nampaklah. Kan betul tak boleh cakap you paste from Google je kan? Syazwani nak Aina, you paste from Google je kan? Ke ada buka buku? Tak tahu sebab slide ni Aina yang buat. Awak buat apa? Saya asalnya saya present. Lepas tu yang group ni tak ada video. Ni boleh komen group ni tak ada video. Maksudnya nampaklah kurang ready tu pada peringkat Aina dan Syazwani. Lepas tu kalau Aina dah buat slide, Syazwani kena buat video. Kena macam tu. Kena ada teamwork. Nanti pemberat pula. Kawan-kawan buat kerja betul-betul. Dan benda pun kena bagi markah ikut apa yang you buat lah. Sebab presentation ni ada markah. Okay. Jadi you nampaklah percentage markah you berapa semua tu. Okay, by the way kelas ada soalan. Wakil daripada BA 117 ada soalan tak? Business, pelajar business ada soalan? Seorang tanya pelajar business? Ke boleh nak pick nama? Ada. Nur Ilianis ada? Nur Ilianis. Nur Ilianis, BA 117 ada? Nur Ilianis? Nur Ilianis tak ada Ada bonda, cuma dia kata line dia sampul-sampul. Dah
Good. Sepatutnya pelajar yang lain sangkut ni mohon untuk balik ke UiTM Sebab tak nak effect you punya pointer rendah Alright, so Juhana Abu Bakar, okay. Tuhana tanya, bila waktu sesuai untuk buat counselling? Okay, cuba jawab. Sazwani dah jawab sebab Aina dah buat slide. Sazwani, awak jawab soalan perempuan tu. Kejap. Bila rasa salah. Bila rasa perlukan someone untuk kita share masalah untuk mendapatkan jalan penyelesaian tentang masalah kita. Betul ke? Lin, kita boleh terima tak jawapan dia? Mana? Tadi dia kata apa tadi? Bila memerlukan. Ya. Actually, bila kita perlu buat sesi counselling adalah bila klien tu memerlukan pertolongan daripada profesional yang mana dia tak mampu lagi untuk mengimbangkan atau mengawal dia punya mental dia. Okay? Dan selalunya sesi counselling tu akan dia punya waktu dan masa tu akan dibincanglah bersama dengan kaunselor dan klien. Kalau mereka berdua setuju pada tarikh dan waktu yang sesuai, dia boleh dijalankan dengan secara nilah secara tertibnya. So kalau adik-adik nak buat sesi counselling tu boleh tanya saya bila waktu. Selalunya saya akan tanya dululah kepada klien bila waktunya sesuai untuk kamu jalankan sesi counselling. Kaunselor ni kita panggil you adalah klien. Kalau macam doktor dia panggil tu patient kan, pesakit. Kita panggil klien, kita tak panggil pesakit. Sebab sesi kaunseling ni tak semestinya you akan ada mental illness, maksudnya kegagalan fungsi. Maksudnya kegagalan fungsi untuk belajar, kegagalan fungsi untuk meneruskan kehidupan dan sebagainya. Kadang-kadang you macam nak jumpa kaunselor tu untuk pembangunan diri. Pembangunan diri dari sudut kerjaya, dari sudut sosial, dia tak semestinya kena create ada masalah. Tapi macam mana nak grooming? Contoh menja Aina. Okay, Aina macam malu ke apa ke kan? Sebab you all pun belajar online, ODL. Kan kita nerd tak boleh nak present, tak boleh nak self confident. Jadi kadang-kadang kita jumpa counselling untuk kita grooming kita punya self improvement kita. Dia tak semestinya ada masalah. So Bonda harap daripada kelas HPD 119 ni you all semua buang stigma. Counselling adalah untuk orang yang bermasalah. Bagi Bonda, orang yang tak jumpa kaunseling kadang dia bermasalah sebab dia pun tak tahu apa hala tuju dia, apa matlamat hidup dia dan dia rasa selesa je. Jadi dia dah berada di zon selesa sebab tu kadang-kadang bila ada perubahan apa-apa yang dibuat oleh organisasi ke, daripada kelas ke, daripada pensyarah, you tak nak berubah. Sebab you dah statik di zon yang selesa tu. Nampak tak? Kadang kita rasa tak ada masalah tapi kita statik dengan kita punya zon selesa. Kita tak nak benda macam tu. Selesa je lah kalau dapat pointer 3.41, selesa je lah dapat pointer 3.55, contoh. Jadi, you selesa, tak nak perkembangan, tak nak ke depan, contoh. Alright? Okay, thank you so much Azani atas jawapan yang cuba. Alright, untuk kelas CE, civil pula. CEC, wakil, tanya soalan? Kelas civil? Ada tak soalan? Ke nak suruh Bonda sebut nama? Ada tak? Ada? Suhail ada? Okey, untuk kelas ni. Okey, Bonda tanya yang pointer boleh tinggi. Suhail, soalan?
Suhail ada soalan tak untuk rakan kelas? Fokus ni. Suhail? Tak ada orangnya. Tadi dia ada masuk. Dia tak ada tu kan? Suhail tak ada. So, seterusnya boleh nak tanya CEC. Terusnya Muhammad Zikri Farhan. Muhammad Zikri Farhan ada? Zikri Farhan? Hari ni Zikri semua Farhan ni ada? macam puasa mana? 48 jam. Mana orangnya? Ya Allah, sebenarnya kalau awak kata awak penat, bonda hari lagi panas tau. Ni baru balik rumah apa semua, baru tukar baju. Ya Allah, cuaca panas je kat luar. So kita buat research kat luar dan cuaca panas tu sebenarnya lagi Allah menguji kan, haus semua. Mana you all semua ni? Tak ada ni Lin, cuba panggil Lin, seorang Lin. Bonda. Saya nak tanya dulu boleh? Saya daripada wakil mekanikal. Saya nak tanya. Saya nak tanya macam mana persediaan individu tu untuk dia ada sesi kaunseling dengan kaunselor. So soalan, thank you so much dia. Soalan dia persediaan individu tu untuk sesi kaunseling. Maksud dia kadang-kadang dia macam takut nak jumpa stigma, takut semua. Sebab ada certain orang dia tak berani kan nak jumpa. Ni menarik, soalan menarik sebab kadang-kadang stigma mungkin berpunca daripada peringkat sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, dan pernah jumpa kaunselor je, dia rasa rahsia dia diketahui. So dia dah tak percaya dah kaunselor. Sebab kaunselor mungkin lagi sekolah, kaunselor tak belum menolong bantu dia, yang menyebabkan dia jadi worse, yang menyebabkan dia jadi trauma. Jadi benda tak settle, dia unfinished business lah, kegagalan lah. Jadi macam mana persediaan diri tu? Ada yang memang macam willing tu. Ada yang macam you all semua lah. Ada juga antara you all nak pergi sesi kaunseling tu rasa takut. Macam Bonda, Puan Lin lah. Macam tiba-tiba macam kita orang boleh scam lah kan you all. Macam kita ni Avenger pula. Macam kita orang ni malaikat pula boleh scam you all. No, kita tak boleh scam you all. Tapi macam ni ketersediaan tu. Okay, ni nak jawab siapa? Aina ke Sazwani? Aina. Okay, Aina ready nak jawab? Adakah lain Aina problem tu ni? Aina awak dengar? Tahulah tadi buat dengan dia line dia okey je. Dia visible but not audible. So awaklah jawabkan untuk dia. So memang betul lah dia yang kena buat slide sebab dia tak boleh menjawab apa pun tu. Okay, Wani go. Tadi soalan dia pasal macam mana persediaan diri nak jumpa kaunselor Betul. First, kita kena mengenal pasti masalah dalam diri kita. Contohnya, ialah mengenal pasti masalah dalam diri kita macam masalah kenapa kita nak kena jumpa kaunselor. First. Second, bila kita dah dapat pasti masalah dalam diri kita, kita buat satu date, temu janji untuk kita berjumpa dengan kaunselor. Lepas tu kita kena menyediakan sesi macam tadi, contoh borang maklumat diri, latar belakang apa semua untuk kita bagi kat kaunselor. Lepas tu
discuss dengan kaunselor pasal masalah yang klien tu hadapi. Itulah kan penat Cik Alwi duduk present yang minggu lepas, cari journal, cari bahan kat library supaya jelik akal nak bagi jawapan yang bagus. Tapi bolehlah percubaan jawapan tu yang menarik. So Alia menjawab tak? Maksudnya ketersediaan klien adalah mungkin yang paling mudah lah sebab kita kan pembimbing rakan sebaya. Cuba you tanyakan kawan. Tanyakan kawan yang pernah ada sesi kaunseling, tanya feedback dia. Ataupun you perlukan support daripada kawan. Dia tak sedia, dia rasa stigma. Tapi you all peranan sebagai pembimbing rakan sebaya ni, you all yang bawa kawan tu. Kalau you dah nampak kawan tu memang dia ada masalah fobia sosial, dia ada masalah anxiety, dia ada masalah burnout. Jadi dia malu, dia tahu punya diri je. Jadi automatically kita yang bawa dia. Sebagai pembimbing rakan sebaya ni, kita yang bawa dia. Right? So boleh kan Alia kan? Contohnya Alia senang, boleh, Alia betul. ni kalau sini tak datang, awak bimbing rakan dia sebagai rakan sebaya dia. Dia suka tak datang kelas ni. Boleh benda. Okay, thank you so much. Okay, CV boleh lain. Nik Nur Amira. Ada? Nik Nur Amira. Puan Su ada orang tanya dekat chat. Cuba Puan Su jawab. Untuk orang awam, di mana untuk mereka mendapatkan untuk mereka boleh berjumpa dengan kaunselor? Orang awam. Okay. Biasanya kita ada LPPKN kan? Kita ada klinik. Kalau you berduit, sebab dia tak cover by insurans sesi kaunseling ni. Jadi you boleh pergi hospital. Hospital ada kaunselor, ada psychiatrist untuk private. Dan hospital government pun ada kaunselor and psychiatrist. So bila benda yang tak berbayar ni, you kena tunggu by turn lah. You tunggu by turn. Kalau kat luar tu kita ada rakan bantu kan Lin kan, kita ada LPKN, kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi dia tak. And then kita ada hotline di bawah Lembaga Kaunseling Malaysia. Yang musim pandemik hari tu memang volunteer, kaunselor berdaftar seperti Bonda ni, memang kita berdaftar untuk jadi tele counselling lah. Memang tak tidur malam lah, 3-4 pagi pun ada lagi klien dok telefon mengadu masalah. Dan sebab kita memang dah ikrar dan kita menolong bantu dia lah. Yang tu Bonda memang tak pilih untuk yang malam sebab Bonda ada anak kecil, tak sesuai lah bagi Bonda untuk Bonda buat sesi kaunseling malam. Tapi rakan-rakan Bonda yang anak dah besar ataupun tidak mempunyai anak, memang dia buat sesi kaunseling yang belah pagi, 2-3 pagi tu dengan klien. Okay. Jadi you all sebagai pelajar UiTM sendiri, why not? You gunakan. Kita dah ada, setiap universiti tu ada kaunselor dia. Macam Puan Lee daripada UTM, dia ada kaunselor dia. Kita UiTM, kita ada kaunselor kita. So gunakan. Sebab you tak perlu tunggu queue yang panjang. You buat appointment dalam beberapa hari dah terus call. You buat you isi sesi kaunseling boleh terus approve dalam masa 24 jam. Jadi you nak pilih yang mana? Adakah sebab you tu rasa stigma, rahsia tu you rasa takut? Tapi you kena faham. Profesional ni dia berbeza. Mungkin topi Bonda sebagai pensyarah untuk kelas ni berbeza karakternya sebab as a pensyarah. Tapi kalau kita as a counselor, kita lain. Betul tak Lin? Betul. So kat mana lagi Lin sekarang ni you tengok so far ada juga private yang counselor dibuka dia punya klinik kan Lin kan? Ya betul. Jadi boleh pilih mana yang mudah untuk you. Kadang-kadang ada orang you memang hire counselor peribadi. Tu memang berduit. Tu tak boleh kan? Dia memang Paling mudah bayar FPPKN lah. Paling mudah untuk government FPPKN. Dia ada dekat tak silap saya Bukit Indah. Betul. Tapi pun boleh tahan juga queue kat situ kan? Yeah. Alright, so daripada you macam luahkan perasaan dekat Google domain, apa semua you punya Insta famous ke, Twitter famous ke whatever. Sebab kenapa Bonda risau? Sebab sekarang ni you kena ingat orang menawarkan pekerjaan untuk menjadi netizen yang menghewayakan dalam online. Jadi kadang-kadang scammer, kita bagi scammer yang paling mudah. Kadang-kadang dia menggunakan profil yang tipu dan you senang percaya. Sebab dah ada profession yang begitu profession memang bergaji tapi gaji dia tak halal lah. Saya cerita. Sebab tu kalau kita tengok netizen dah ada bergaduh-gaduh sebab ada yang mencucuk-cucuk yang dalam tu.
Jadi kadang-kadang bidang ada pekerjaan yang memang untuk ni. Sebab you kena ingat bila media masa ni memang dia mencari wang melalui itulah. Berapa ramai ranking semua. Jadi automatically ada profession itu. Jangan rasa mustahil benda tu. Betul tak Lin? Kan Lin? Lagi ada yang jual dekat Shopee meluah perasaan 20 sen. Itu jangan percaya dia. Sebab bukan apa, sebab diorang dia tidak dilindungi di bawah lembaga kaunselor Malaysia. Dia tak ada kod etika, dia tak ada kod kerahsiaan. Jadi boleh jadi awak punya cerita-cerita tu akan disebarkan kemudian hari. So hati-hati. Hati-hati. Mungkin tiba-tiba jadi buku ke Ya. Jadi cerpen ke. Jadi kena faham. You jujur, you percaya yang jujur, tapi kena faham badan profesional, jumpa badan profesional. So far macam Puan Lin insyaAllah akan jadi kaunselor berdaftar juga. Bonda dengan Puan Aina pun kaunselor berdaftar di bawah lembaga kaunselor Malaysia. Kita ada kod etika. Sebab Bonda percaya kalau macam pelajar engineer nanti you nak ada IR pun ada etika to be the engineer. Right? Okay, mana pelajar sipil ni tak tanya soalan Puan? Bonda. Ya, siapa tu? Saya Ismail. Civil Alright, engineer. good. Okay. Nak tanya. Kan pasal tempoh masa tu kan. Dia kan ada ikut sesi. So macam mana nak tahu kita ni tempoh masa sesi tu dah habis, macam klien ataupun kaunselor yang tentukan yang masa kita untuk sesi kaunseling tu dah habis? Okay, Wani, Ana jawab dulu. Tempoh masa awak tulis tadi 50 minit, betul tak Lin? What? Aina dah statik dah. Line dia okey ke tak? Aina awak buat slide 50 minit awak tulis. Aina boleh dengar ke? Itulah dia macam tak dengar kita Dia macam patung gitu je Dia tengah buat kerja lain tu. Okay, Syazwani lah. Respon. Ada 6 soalan. Jadi Syazwani, Bonda maafkan awak lah walaupun tak buat slide sebab Bonda tengok Aina dia tak boleh menjawab apa-apa lah. Okay, so Syazwani respon. 50 minit tadi awak tulis masa sesi. Tadi dia tanya macam mana nak tahu kalau sesi kaunseling tu dah habis kan? Dekat slide tadi dia tulis sesi kaunseling berlanjutan selama lebih kurang 50 minit. So mungkin kalau sesi kaunseling tu dah habis, kaunselor akan beritahu klien yang sesi kaunseling dia dah habis pada hari berkenaan. So that sesi seterusnya antara kaunselor dan klien akan bersambung hari esok. Macam tu Sebab tak silap saya, sesi kaunseling ada 7 peringkat. Tu dia 7 peringkat Lin. Kod lah. Daripada kat sini. Tu proses sayang, tu proses. Proses tu kita laksanakan dalam satu sesi. Okay, proses. Sebab tu okay, student make sure you attend sesi counselling jangan jawab salah nanti. Okay Lin, tolong ni Lin. Aduh, kesiannya budak ni. Okay, sesi kaunseling boleh berlangsung selama 45 minit hingga 1 jam. Bergantung kepada klien. Okay, kadang-kadang bila kita tengok isu tu ataupun sometimes klien ni 15 minit pertama dia akan freeze, dia tak cakap apa-apa. Ada yang nangis, ada yang diam, ada yang memang silent. So kita kena faham keadaan klien. Tapi selalunya sesi kaunseling akan berlangsung selama 45 minit hingga 1 jam. So far saya pernah buat sesi kaunseling sehingga 2 jam. Di mana 5.5 jam klien tu menangis sahaja. So saya memang tak boleh nak teruskan apa-apa. So kalau you all nanti akan adakan sesi kaunseling dengan saya, kita tengoklah. Okay? 45 minit hingga 1 jam. Okay, kenapa kita bagi 45 minit hingga 1 jam? Kita tak nak you penat sebenarnya sebab kadang-kadang otak berfikir, menangis dan berfikir tu benda yang penat.
Cuma kadang-kadang repo yang awal tu kadang-kadang you rasa tak nak percaya. Tapi bila kita dah buat repo, automatically kalau macam bonda di sini nak menolong bantu awak, and then bergantung pada diri awak sendiri sama ada nak bantu diri awak seterusnya atau tidak. Jadi automatically klien tu rasa macam, kalau contohlah klien tu memang tak pernah dapat kasih sayang daripada keluarga. Jadi automatically ada orang nak ambil tahu tentang aku. Selama ni tak pernah ada orang ambil tahu. So dia start nangis. Dia start nangis dan sebagai kaunselor kita memang akan bagi silent lah, kita bagi senyap lah. Teknik senyap maksudnya kita bagi klien tu nangis dulu. Kita bagi tisu lah, bila dia nangis kita bagi tisu, bagi dia nangis semua. Dia dah nangis-nangis. Tapi ada klien juga sambil dia nangis tu sambil dia nak cakap. Kita bagi dekat ruang. Jadi yang tadi Abang jawab bergantung pada esoknya, tak. Dia bergantung kepada isu. Isu tu macam ada tindakan tak? Maksudnya dia belum insight, dia tak celik akal pun dalam masa sesi kaunseling pertama tu. Maksudnya dia perlu buat tindakan seterusnya. Jadi tindakan seterusnya perlu ada sesi susulan. Dan mungkin kaunseling bagi assignment, susulan tu dalam masa seminggu. Tengok you dah buat belum? Contoh senang simple. Contohnya dia kata hari ni dia bergaduh dengan mak dia. So kita bagi dia tugasan lah. Bagi tugasan, okay, you kena start call your mom, minta maaf, apa semua. You dah buat belum? Kita tak tanya benda tu. Contohnya, dah ready tak? Contohnya, ada pelajar dia buat sesuatu yang tak baik dengan boyfriend dia. Jadi, tamat ada kita cakap, awak nak saya yang bagi tahu mak awak ataupun awak nak beritahu sendiri. Sebab contohnya dia bercinta. And then mungkin pelajar tu dia pakai tudung. Tiba-tiba dia bagi gambar kat boyfriend dia tak pakai tudung. Jadi boyfriend dia konon-konon nak jaja gambar-gambar yang seksi dia kepada siapa kan. Kadang-kadang pelajar macam ni. Dia jadi trigger takut. Contohnya you daripada ibu bapa yang alim, you takut. You sangat trigger benda-benda macam tu. Jadi you diancam lah oleh boyfriend sendiri. Jadi kaunselor tanya sama ada you nak call you punya parent ataupun you nak ataupun kaunselor jadi orang tengah. Tapi apa perkara pun kita memang minta izin daripada klien. Kecuali kes tu adalah akan mengancam diri klien sendiri dan orang lain. Kenapa bonda cakap mengancam? Contohnya Asal Zawani kata bonda ada orang ni dekat kolej nak bunuh saya. Bonda tak boleh diam, bonda akan tindakan, bonda yang akan buat report polis. Kan? Tak boleh. Okey nanti Wani awak jaga-jaga untuk orang bunuh. Mana boleh orang tu receiver ke apa? Kan? Jadi tengok kes yang berisiko sebab profesional ni kita bergantung. Kalau kes tu memang boleh efek klien dan orang lain, dan kita akan memutuskan etika kerahsiaan tu, rahsia tu masih rahsia tapi kita boleh bagi tahu pihak yang ketiga. Maksudnya. Okay? Jadi harap tu boleh menjawab soalan Yusma lah. Okay Lin nak tambah Lin? Okay. Okay, so bonda harap betul tak Lin, datanglah sesi kaunseling dengan Cik Lin sebab Cik Lin memang tengah belajar Master in Counselling. Sama seperti bonda juga belajar dulu Master in Counselling. Jadi idea yang Cik Lin ni sebenarnya lagi banyak, lagi baru daripada zaman-zaman bonda sebab teori yang Cik Lin ni guna pakai lagi latest. Praktikalnya lagi latest. Kalau dulu kita DSM, masa saya belajar DSM-4, sekarang dah DSM-5. Maksudnya banyak penyakit-penyakit mental yang wujud dah sekarang. Yang dulu ketika bonda belajar tak wujud. Dan sekarang dia dah ada nama-nama baru penyakit. Sebab tu kalau jangan heran tiba-tiba ada penyakit COVID-19. Sebab semakin dunia ke depan semakin banyak benda-benda baru. Semakin banyak penyakit baru. Tak kisahlah penyakit fizikal ke penyakit mental. Alright class? So Yusma menjawab tak? Menjawab boleh. Terima kasih. Okay. So make sure boleh tengok the next presenter boleh sebut nama tadi untuk next presenter lah kan. Nabila apa semua, make sure you hadir sesi kaunseling sebab you punya topik adalah asas kaunseling. So kalau asas kaunseling pun you tak faham, so must be you kena practical. Kena practical kan. Alright? Okay. So ni nak share tentang penerangan kahut dulu, lepas tu kita ambil attendance. Okay. Kita tengok pada soalan pertama ya. Soalan pertama tadi. Counselling adalah, so tadi ramai juga yang jawab betul. Sorry. Soalan nombor satu tadi saya rasa macam tak ada orang yang jawab ya. Kita cepat sangat, minta maaf ya. 5 saat. So actually proses counselling ni adalah proses pertolongan daripada pihak profesional untuk bertujuan membantu
memahami diri dan juga persekitaran di luar. So bukan hanya kepada diri, malah kepada persekitaran. Macam mana kita nak cope with the environment, right? Nombor 2 adalah kaunselor adalah individu yang mengendalikan proses kaunseling. Yes. Yep. Yang pertama tu, yang kod persekitaran tu kita coping skill how to be resilient. Sebab you all perasan all senang terpengaruh dengan persekitaran. Simple je, kalau kawan beli baju tu, awak nak beli baju tu. Kawan beli seluar jeans tu, awak nak beli seluar jeans tu, walaupun awak tak cukup duit. Awak biarkan persekitaran mengganggu awak. Patutnya kita yang kontrol persekitaran. Sama macam pandemik lah Puan Su, pandemik. Macam mana cara pembelajaran dalam online, macam mana kita boleh nak adapt to the situation. Betul. So kadang-kadang ada pelajar dia tengok seorang je meluar rasa nak bunuh diri, nak gantung diri, semua dah jadi netizen ikut kan. Saya baca je student ni kan. Seorang rasa lecturer bagi assignment sampai membunuh diri, you terpengaruh dalam persekitaran. Betul lah. Biasanya cerita. Simple je macam, betul lah. Benda-benda negatif lancu je. Maksudnya kita kontrol persekitaran. You dah buat ke latih to be and so on kan. Tapi orang cakap, asal beri nasihat tak apa, nasihat diri sendiri dulu. Sebab dia kadang berdasarkan hukum juga nanti bab ni, nanti you macam ikut je kan Lin kan. Orang buat you ikut. Kita ni orang berpendidikan, kena faham. Bila kita masuk universiti, kita adalah golongan berpendidikan. Kita berbeza. Walaupun kita tak sekaya seperti orang yang tak berpendidikan, tapi kena faham ilmu is beza dengan orang tak ada ilmu. Itunya mahalnya ilmu. Right? Okay, ni soalan yang kedua. Okay, kaunselor adalah individu yang mengendalikan proses kaunseling. Ya. Dalam proses kaunseling akan ada kaunselor dan juga klien. Macam tadi Bonda cakap, dalam kaunseling kita panggil kita punya ni adalah klien ya. So, nombor 3 is berapa bilangan individu terlibat dalam proses kaunseling? Ianya bergantung pada jenis kaunseling. Kita ada kaunseling kelompok, kita ada kaunseling individu. So, kalau kaunseling individu selalunya seorang lah. Kalau kaunseling kelompok boleh 3 hingga ke 10 orang, tapi tidak terlalu banyak sebab kita tak boleh nak kawal bilangan klien yang banyak. Okay. Kerahsiaan adalah tidak penting dalam sesi kaunseling. Salah, kerana kerahsiaan adalah sangat penting dalam kaunseling. Kita berada di bawah kod etika Lembaga Kaunseling Malaysia, bahagian B iaitu kerahsiaan, privacy dan juga komunikasi privilege. Okay, so jangan risau kalau adik-adik masuk mana-mana sesi kaunseling. You punya details, you punya rahsia semua adalah terjamin. Okay, sebab kita berpegang pada kod etika itu. Next adalah berapa peringkat yang sering disebut dalam proses kaunseling. Ada 6. Yang mana tadi grup tadi dah bentangkan. Kita ada perjumpaan awal atau perancangan. Lepas tu kita ada membina hubungan. Membina hubungan ni bukan apa, kita nak tengok adakah klien tu selesa dengan kaunselor tu. Kita boleh tukar kaunselor ya kalau klien tidak selesa ataupun kaunselor tidak selesa, bergantung kepada kes-kes lah. Dan juga adalah penentuan masalah atau penentuan matlamat. Lepas tu kita ada intervensi. Intervensi tu inilah kita macam latihan lah macam mana kita nak bantu dalam isu klien. Lepas tu kita ada penilaian pencapaian dan akhir sekali ada determination penamatan. Kemudian berapa bila kita ada apa lagi? Yang tukar kaunselor tadi tu mungkin dia ada efek macam Cik Lim beritahu, efek kepada kaunselor ataupun klien. Klien contohnya dia tengok kaunselor tu dia yang jatuh cinta. Tengok nak buat sesi kaunseling dengan Cik Lim lah jatuh cinta dengan Cik Lim ni kan. So you dah tak jadi sesi. Macam sesi dah mengurat pula kan, crash pula. Jadi you tukar. Ataupun you dengan kaunselor tu you sendirilah. Kaunselor tu rasa macam klien tu tak sesuai. Tak sesuai bagaimana? Mungkin isu yang klien nak share tu sama dengan isu yang kaunselor tu tak settle lagi. Biasanya yang berlaku dalam kaunseling rumah tangga lah. Kalau macam di pejabat agama, dia rasa macam tak settle dekat diri dia. Jadi dia rasa benda tu takut nanti dia dibayangi diri dia. Sesi kaunseling tu dibayangi diri dia, dia bagi decision seperti diri dia sendiri. Jadi as a professional dia kata kita stop. Saya rasa ada pakar yang lebih hebat yang boleh handle you punya case. Kalau contoh Bonda refer case macam mana?
kalau macam pelajar lelaki datang jumpa bonda, bonda saya ni memang seorang yang pornografi apa semua. Nanti dia tiba-tiba buat sesi kaunseling dengan bonda, dia bawa alat-alat pornografi dia, and then dia kata dia beli barang-barang, tapi cara dia tengok bonda pun menggoda. Jadi automatically sebab dia porno, dia tengok bonda pakai baju macam mana, bonda still nampak naked kan. Jadi automatically bonda cakap, boleh tak kita hentikan sesi di sini sebab saya percaya saya perlu referkan awak kepada kaunselor yang lain. Bonda akan refer dia kepada kaunselor lelaki lah. Contohnya kalau kampus UiTM, kampus Sudan tak ada kaunselor lelaki, tapi mungkin bonda akan refer ke kaunselor lelaki UTM ke kaunselor lelaki another dekat dalam UiTM. Tapi dengan izin klien lah. Sebab kita tak selesa kan. Sebab kita tak nak, kita boleh rasa ketidakselesaan tu. Dia macam apa, sexual harassment kan, Lin kan? Yes. So kita stop, kita refer to another. Macam tu. Alright? Okay, Lin, sambung. Okay, antara berikut manakah bukan salah satu peringkat dalam proses kaunseling yang kita dah bincang tadi. Ya, for sure yang membahagikan masa perjumpaan. Masa perjumpaan ni tidak termasuk dalam proses kaunseling lah, tapi kita boleh buat dalam perjumpaan awal tu, bincang tentang ni ya. Lepas tu penentuan matlamat. Okay. Penentuan matlamat ni adalah kita sebagai kaunselor perlu memikirkan, perlu membantu sebaik mungkin untuk klien mencapai matlamatnya pada akhir sesi. Tak kira lah berapa sesi yang ada. Selagi matlamat tidak tercapai, proses kaunseling tu tidak boleh ditamatkan sewenang-wenangnya lah. Okay. Dan kita sebagai kaunselor juga tidak boleh berputus asa terhadap klien. Walaupun klien tu dah berputus asa, saya tak nak lah lagi sesi kaunseling, saya dah penat lah. Kan? Tapi kita sebagai kaunselor tetap akan membantu. Inventory yang manakah? Untuk melihat kepada tahap mental seseorang, iaitu inventory DAS. Ia adalah anxiety, stress, depression scale. Okay, kalau adik-adik semua nak tengok tahap kesihatan mental you all buat masa ni, bolehlah kita buat inventory DAS ni ya. Kebimbangan boleh dirawat dengan kaunseling. Ya, kebimbangan yang mild boleh dirawat kecuali dia dah sampai ke tahap disorder yang teruk, itu mungkin kita akan refer kepada psikiatrik. Right? Tapi prosesnya perlu ada prosesnya lah. Kita akan hantar dulu ke doktor check dulu adakah awak ada masalah dari segi fisiologi. Kalau tak ada baru dia pergi ke psikiatrik. So jangan risau kalau rasa macam anxiety, nervous pun kan, boleh juga jumpa kaunselor. Tak bukan bermakna you rasa gelisah, you nervous, dah ada berdeguk-deguk kencang tu, you dah okay, lepas ni saya kena makan ubat dah ni, saya dah jadi gila. No. We have to go to the process dulu, baru kita tengok macam mana tahap dia. Okay, and last kali seorang kaunselor boleh menamatkan sesi kaunseling apabila klien ya? Yang penting jangan diagnose diri sendiri macam tu, buat assumption sendiri. Yes. Tiba panic anxiety ke turun. Jangan. Meet professional. Boleh syurkan you tak nak jumpa, tak apa, jumpa profesional lain. Yang penting profesional. Kita banyak encounter klien macam ni, dia suka self-diagnose. Dia suka self-claim. Walaupun benda tu dia bukan apa, dia suka tengok Google. Okay, ada je rasa-rasa macam ni, okay saya depresi, saya ni, saya itu. Jangan sebab saya sendiri tak buat macam tu. Kita kena jumpa profesional untuk dapatkan khidmat mereka, baru kita tahu kita ni ada masalah apa, right? So, seorang kaunselor boleh menamatkan sesi kaunseling apabila klien telah mencapai matlamat sesi kaunseling. So, selagi dia tidak mencapai matlamat, kita boleh teruskan sesi. Sebab itu adalah matlamat kita untuk membantu klien. Adalah untuk mereka mencapai matlamat mereka. Right? Okay, kaunselor, kita nak panggil nama. Semua clear kan? Basic list dia. Senang je tips dia. Yang mudah you attend dulu sesi kaunseling. Sebab as a pembimbing rakan sebaya, you kena rasa dulu. You nak tolong orang, kita tolong diri kita sendiri. Alright. So Lin boleh ambil attendant Lin. Sebut nama. Okay. Aina Mazia binti Rahman. Ada tak? Dia ada lah yang present tak ada suara tadi. Oh dia kan? Okay. Alright. Nombor 2. Akmal Azizi bin Syahrum. Akmal Azizi. Tengah masak ke?
Kan ada tapi tak boleh jawab kan? Akmal Azizi. Tapi dia tak ada letak dalam chat box. Akmal Azizi. Tapi tadi saya nampak dia ada. Dia ada, nama dia ada. Nama dia ada. Akmal Azizi. Kita terima ke macam mana Puan Su? Dekat Ivy dulu. Kita nak jawab. Okay, kita dengar Sebab dia nyawa dulu. Online ni siapa boleh buat online? Kan? Sebab Atas saya pun email. student kan. Saya tahulah PL budak-budak ni. Alright, go. Okey, Atika binti Khairil Anwar. Saya. Okey. Ada Hana Marcella. Ya, saya. Alright. Juhana binti Abu Bakar. Saya. Alright. Nik Rabiatul Adawiyah binti Muhammad. Saya. Alright. Nur Sabrina Nadia binti Ibrahim. Saya. Okay, halusnya suara. Nur Amani Adlina binti Rosman. Ya, saya. Ya, saya. Okay. Nur Ilianis binti Muhammad Syuhada. Nur Ilianis. Ni yang tadi Puan Su sebut tak ada? Oh okey, ada. Saya. Right. Nur Halida Natasha binti Khalid. Saya. Nur Halida. Ada. Are you there? Yes. Okay, KFV dulu. Nur Sasabila binti Anwar. Ya, saya. Okay. Nur Syafia Aina binti Mazir. Saya. Okay. Nur Syazwani Izzah tadi ada kan? Presenter kan? Nur Rayuni Zalika binti Muhammad Hisham. Saya. Okay. Nur Hafizatul binti Muhammad Hafiz. Nur Hafizatul. Saya. Okay. Nur Hanani Nazhura binti Muhammad. Saya. Okay. Nurin Alisha Adriana binti Muhammad Nizam. Okey, ada saya. Nurul Najwa binti Azlin. Saya. Okey. Nur Ziatul Syazana binti Muhammad Zain. Saya. Okey. Puteri Elishka Nuravela. Saya. Kalau saya salah sebut nama awak, sorry ya. Okey. Shirin Nur Fatihah binti Syamsul. Saya. Okey. Muhammad Zikri Farhan bin Muhammad. Muhammad Zikri Farhan. Ada benda. Guidelines tu. Okey, ada. Nur Alia binti Muhammad Fauzi. Ya, saya. You. Suhail bin Yaakob. Suhail ada ke? Hari ni macam tak dengar suara dia, Puan Su. Suhail kan? Rasa dia datang ni, dia tak datang ni. Ya. Umi Aisyah binti Kalau tak Idris. X. Saya. Umi Aisyah ada ke? Saya. Ha? Saya. Oh, okey. Alright. Yusman bin Hisham ada. Ada. Alright. Nabila Huda binti Muhammad Kamal. Tadi dia ada soalan kan? Soal. Okey. Nik Nur Amira binti Azmi. Ya, saya. Okey. Muhammad Asif bin Aminuddin. Ada. Ada. Thank you. Nur Alia binti Azmi. Ada. Ya, right. Thank you. Saya ulang balik, ada tadi berapa orang? Nur Khalidah Natasha binti Khalid. Ada ke? Ada. Siapa tu? Ada tu dia jawab. Ada. Okey, ada. Natasha Khalid. Suhail dia tak ada Alright. Mak Azizi ada lagi tahu. Siapa buat? Ada benda, ada. Tak menjawab Masak ni ke masak ada berniaga kat bazar ke masak ke Tandas, Muhammad Lam? tandas tadi.
Okay, tanda. Okay, baik. Boleh nak ucapkan untuk you all selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jaga diri baik-baik apa semua. Selamat. Untuk tahun ni alhamdulillah kita dapat beraya, kita boleh pergi ke mana-mana saja. Kita dah 2 tahun tak dapat beraya. Kita dapat beraya jiran sebelah rumah pun belum tentu nyorok pun. Nak main mercun pun before ni nyorok, main mengapi nyorok. Okey, yang tahun ni insya-Allah bagi rezeki kita. Kita boleh main sepupuasnya. So daripada Bonda, selamat Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kolek-kolek lah cari duit raya sebab you all masih pelajar. Pelajar biasanya kita bagi duit raya lagi. Alright, betul tak Lin? Betul. Selamat Hari Raya adik-adik semua. Jangan main mercun, nanti putus tangan, putus segala-gala. So semoga raya tahun ni memberi kebahagiaan kepada semua. Since kita dah 2 tahun tak raya kan. So hati-hati di jalan raya. Beringat-ingat untuk makan. Nanti takut naik nanti badan bertambah pula kan. So Betul. selamat raya azhar batin. Alright, thank you semua. Selamat berbuka puasa. Selamat pergi ke bazar. Selamat Hari Raya, Thank you, Bonda. Thank you, Bonda. Thank you, Bonda. Selamat Raya. You too. Bye. Thank you Nazlin. Boleh off record tu. Ni nak tunggu semua ni dulu kan. Tak payah tunggu dia on live tak apa. Boleh je off.